Okey, Mak. Hari ni masa kita kena sambung dah cerita yang dalam penjara tu, sebab itu kita berhenti dekat part 10 yang sebab yalah kita ada urusan lain. Tapi komen-komen tu memang semua nak tahu lah cerita dalam penjara. Kita akan habiskan topik hak kisah dalam penjara ni sampai habis. Tapi untuk malam ni tekak mana yang boleh dululah. Tekak mana yang boleh stop sebab benda ni panjang, aku tahu habaq aku panjang kan. Jadi tekak mana yang stop, so hang boleh sambung balik daripada yang part 10 tu, kita cerita balik bagi penonton-penonton semua tahu lah. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan, first hari ni kita nak sambung cerita part ke apa? Part ke-11 dah. Baik, first sebelum tu macam biasa, saya nak ucapkan terima kasih millions kepada tuan-tuan yang support, yang viewer, yang bagi hadiah. Alhamdulillah, insya-Allah saya ingat dalam sehari dua hari saya boleh order dah kemah. Dan saya boleh teruskan saya punya perniagaan. Terima kasih banyak. Dan hari ni kita akan sambung sikit atas banyak permintaan tuan-tuan yang nak dengar cerita-cerita yang saya akan kongsikan ni. Terima kasih. Dan saya juga nak beritahu, saya bukan buka aib mana-mana pihak, dan saya juga tak pecah lubang. Tuan-tuan jangan takut. Pasal apa? Pasal warden yang dalam tu dia dah tahu dah setiap perkara. Cuba saya nak sharekan benda ni agar kita tak ulangi perkara yang sama. InsyaAllah, jom. Baik, hari tu kita berhenti dekat mana? Dekat yang saya kata kat tuan-tuan, pasal barang jumpa kan. Ada orang dapat jumpa, ada orang tak dapat jumpa. Baik, tuan-tuan tahu tak, kalau kat dalam penjara, apabila dengar bunyi ni, apabila dengar bunyi plastik, semua orang dia akan pusing. Kebanyakan orang akan pusing. Orang yang ada makanan, tak apa. Orang yang tak ada makanan, dia akan pusing. Sebab apa? Sebab dalam penjara, kita dalam keadaan lapar. Selalunya kita dalam keadaan lapar, tuan-tuan tahu tak? Jadi macam saya beritahu kat tuan-tuan, makanan adalah terhad dalam penjara ni. Jadi di penjara Malaysia ni, siapa ada dapat jumpa kan, contohnya di penjara Pokok Senar, 150 punya barang, 100 beli barang dalam, kita nak beli sabun apa, kita boleh belilah kat luar punya biskut-biskut apa kan. Itu pun kita kena share. Jadi makanan, salah satu time yang paling best dalam penjara ni adalah time makanan sampai. Kadang-kadang kita akan tanya checker ni orang yang duduk di depan. Okey, tuan-tuan, bayangkan dalam penjara ni kita duduk, kalau dalam tempat saya duduk dulu, dia akan, selepas kita master, dia akan buka pintu bilik. Jadi kita akan adalah ruang sikit kat depan tu, dia memanjang. Dia memanjang lah ruang macam atlet duduk lari 100 meter tu, lebih kurang satu ataupun setengah daripada track tu. Kita boleh lapis balik. Tetapi pintu depan akan dikunci. Jadi apa-apa pun jadi dalam sayap tu dah dalam 300-400 orang. Jadi tuan-tuan tengok, ada nombor yang dipanggil, dia pergi jumpa bawa balik makanan. Jadi kita akan makan lebih sikit lah pada itu, atau makan sedap sikit. Itulah kelebihan dalam penjara. Dan juga, baik, saya banyak cerita benda-benda kat tuan-tuan, benda-benda yang sedih, tidak. Lalu ni saya nak cerita kat tuan-tuan kelebihan kalau kita duduk dalam penjara. Baik, di antaranya, kalau kita masuk dalam penjara, sebelum kita nak turun blok, kita nanti akan pergi satu blok. Dia akan macam, orang kata apa, macam testing kita ataupun ujian untuk kita. Baik, orang-orang ni adalah orang-orang yang lama kan. Dia akan tanya kita syahadah. Dia akan tanya, tuan-tuan jangan terkejut kalau ada yang di antara kita tidak boleh mengucap syahadah. Kan, tapi itulah kelebihan kalau dalam penjara. Kita akan belajar syahadah dengan maksud dia sekali, dan kita akan belajar bacaan-bacaan dalam solat. Rukun solat ada berapa? Kebanyakan orang yang masuk penjara dia tahu. Kita akan hafal rukun solat ada berapa, wuduk kan, pakai dua basah tu kan, semua tu kita akan belajar lah tu. Jadi tu kelebihan kita. Ada yang tuan-tuan masuk Iqra 1, alif bata sahaja yang dia kenal, keluar daripada penjara dia boleh hafaz setengah-setengah ayat. Jadi saya ni, bila saya masuk, saya sampai ke blok halakah lah. Saya jumpa kawan lama saya. Kawan lama saya, dia ni budak kecil. Dia asal orang Sabah tapi medok di Perlis. Dia ni waktu saya dulu ikut kumpulan skinhead lah, kalau dekat belah-belah Perlis ni. Jadi bila saya ikut kumpulan skinhead, belajar fight ni dengan apa, cerita-cerita skinhead lah. Apa, cerita romper-stomper kan. Cerita-cerita macam tu. Jadi adalah satu kawan ni, saya tak sebut nama dia. Dia ni saya jumpa setelah berapa tahun saya tak jumpa dia, lama saya jumpa dia balik dalam penjara. Bila saya jumpa dia balik dalam penjara, dia duduk di blok halakah tu.
dia adalah di antara tenaga pengajar. Jadi saya tengok, budak ni dulu dia ikut aku. Kan? Dia macam mana dia boleh jadi tenaga pengajar? Saya pun tak tahu kebolehan dia dalam beragama ni, dalam baca-baca surah-surah, ajak tajwid, makhraj, semua kan. Jadi, ada orang beritahu saya, dia ni pernah wakil penjara dalam hafazan. Saya pun tanya lah, hafazan ni macam mana kan? Adakah surah-surah pendek? Tidak. Surah-surah yang 2 muka surat atau 3 muka surat. Masya Allah. Jadi daripada situ saya tengok, dia boleh buat, takkan aku tak buat. Jadi saya cabat diri saya kan, selain macam kita biasa-biasa lah, surah-surah lazim ni pendek-pendek no. Qul Allahu ahad, kuliah al-kafirun kan. Qul a'udzu birabbin nas, macam tu. Jadi saya cabat diri saya. Saya pergi tanya orang macam mana kita nak menghafaz. First kali dia faham lah, kita kena jagalah kita punya pandangan mata kan. Lepas tu satu ayat tu kan, kita ulang 10 kali sampai kita ingat alif dia macam mana, apa baris atas baris bawah kan. Saya cuba buat. Jadi surah pertama yang saya boleh hafaz, alhamdulillah saya nak share dengan tuan-tuan, yang nak bagi tahu kat tuan-tuan orang teruk macam saya ni, orang yang bersalah, ya Allah, yang pernah buat macam-macam yang hina macam saya ni pun Allah bagi kemuliaan dengan macam mana? Dengan boleh menghafaz Al-Quran. Allah izinkan saya boleh hafaz surah Ar-Rahman. Alhamdulillah. Daripada itu. Lepas tu bila kita hafaz, kita bercek dengan orang. Kita bercek adakah betul bacaan kita sampai kita dapat hafazan. Tuan-tuan yang mulia, dalam penjara Pokok Sena, dia ada satu blok, dia panggil B6 tak salah saya. Ini adalah mini hafiz atau mini tahfiz di dalam penjara ni. Yang mana yang betul-betul nak berubah, dia akan belajar, dia akan hantar ke sana. Dan kebanyakan tuan-tuan, saya nak tahu lagi perkara baik. Saya dalam Pokok Sena, alhamdulillah, dekat tangan saya kita berjaya, kawan-kawan saya, kita berjaya Islamkan 2 orang India. Saudara kita. Tuan-tuan tahu tak cerita dia macam ni? Cerita dia, saya dalam bilik saya ada 3 Melayu termasuk saya dan seorang India. Saya terima dia. Dia pun tak ada jumpa, tak ada apa. Dia pun semayang orang India kan. Dia pegang telinga hari. Satu hari dia tanya saya, abang, itu azan itu apa dia cakap? Dia tanya orang India tanya saya. Saya pun macam, ya Allah, kita beritahu lah Allahu Akbar tu Allah Maha Besar, Allah Maha Besar kan. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Lepas tu dia tanya saya, itu Allah itu Tuhan sama ke macam Tuhan? Kita cakap, kita kena cakap yakin atas keyakinan kita, tauhid iman kita, tak ada Tuhan lain, ada satu Tuhan saja. Jadi dia tanya. Dia mula bertanya, kita mula jawab. Cakap apa yang kita tahu. Kita pastikan kita jawab apa yang kita tahu. Yang tak tahu cakap tak tahu. Jadi dia cakap saya. Jadi itu pagi-pagi dia ni selalu bangun awal. Dia tanya itu azan itu apa Tuhan panggil ya? Ada cakap dengan saya tu. Saya kata itu Tuhan panggil. Kadang-kadang dia kejutkan saya. Kadang-kadang tuan-tuan, kita subuh ni, kita kadang-kadang tidak lambat juga dalam jam bersembang ke, kena malam tu baca ayat kopi ke kan, baca Nescafe ke, nak bersembang abung, subuh lambat, kadang-kadang dia kejut saya. Abang, itu Tuhan sudah panggil. Tuan-tuan bayangkan macam mana, kita tengah tidur, abang, itu Tuhan sudah panggil. Wish, aku ni dah mati kan Tuhan panggil kan? Macam tu. Allah nak tarbiyah kita dalam penjara ni. Jadi, satu hari, dia main cerita kat saya. Dia kata, abang, itu saya dengar orang azan lah, saya hati ada sejuk. Dia kata, sejuk. Kenapa abang? Saya dah tahu. Allah mula jentik hati dia untuk dia dapat hidayah tuan-tuan. Ini cerita benar, bukan cerita kita buat-buat apa tak. Ini cerita yang selalu berlaku dalam penjara. Jadi dia mula berminat, dia mula tanya, dia mula apa semua kan. Orang macam ni kita kena ikram tuan-tuan. Kita kena, kalau kita tak tahu, kita panggil orang yang tahu. Saya pun tak tahu juga banyak, tapi saya banyak panggil orang-orang lama yang dalam penjara, panggil ikram. Sampailah satu tahap, dia tanya saya, dia punya mak tak pernah main jumpa tuan-tuan. Dia tanya saya, abang, kalau saya minta dengan Tuhan Allah, saya punya mak boleh main ke abang? Sebab dia ni mak dia tak main jumpa dah. Berapa punya lama dia masuk dalam penjara tu. Kan? Saya kata, insya-Allah. Kan? Minta dengan yakin, Allah boleh main punya mak. Lepas tu satu hari, dia pun beritahu kita, bang, saya ingat saya mau masuk Islam. Sini kita satu bilik ni, bersyukur, kita pun peluk dah, seronok kan. Lepas tu kita tanya dah, ada siapa paksa ke you masuk Islam? Tak ada, saya ingat saya punya hati
Dia masuk Islam pasal dia tak boleh tidur, tuan-tuan. Jadi bila subuh dia ni tak boleh tidur, dia selalu dengar orang azan. Bila dia dengar orang azan, dia kata dia hati dia sejuk. Saya pun tak dapat nak terangkan tuan-tuan, tapi saya dapat tahu dia rasa ketenangan kita dengar azan tu kan. Jadi dia beritahu saya ni masuk Islam. Jadi kita panggil ustaz lah. Kita panggil ustaz kan. Panggil ustaz, dia pun mengucap syahadah. Dia pun bagi dia mandi, bersihkan dia, istinja kan. Ucap syahadah. Bila ucap syahadah, dia panggil mu'alam dah. Mu'alam ni dia akan hantar ke blok B6 tadi. Blok-blok yang menghafaz Al-Quran tadi. Sebab di sana dia pakai ajak, ada solat apa semua. Kita pun seronok gembira, ya Allah, seronok kan. Ada satu saudara Islam masuk, saudara baru kan masuk Islam. Seronok. Baik, lepas tu saya tak jumpa dalam lama dah. Saya pun lupa lah nama dia. Nama dia convert, nama apa saya pun dah lupa lah. Allahu Akbar. Tapi bila dia convert, dia akan tukar lah nama dia apa semua. Lepas tu sekali tu saya pergi jumpa. Ni kita akan pergi ke blok lain. Kita pergi ke tempat lain. Kita akan iringi oleh blue shirt. Blue shirt ni orang yang duduk lama lah penjara. Dia ni bebas lah. Satu orang blue shirt ni dia boleh escort satu banduan. Ada lah bawa kami. Saya ingat dah 2-3 bulan. Lepas 2-3 bulan dia jumpa saya. Abang dia panggil saya. Saya pun, saya jumpa dah. Aru apa nama saya lupa. Tapi nama Islam pun saya lupa. Bagi bang, dia peluk saya, demam peluk saya. Dia bagi saya Maggi je. Biasalah tradisi dalam, kalau kita orang yang kita kenal ni, kita bagi Maggi atau kita bagi apa-apa yang kita nak sedekah. Jadi bila dia bagi saya, dia peluk bang. Abang. Tak nak tentang perkara pertama dia dapat saya. Abang, saya sudah potong, dia kata. Sakit. Ya ilaha illallah wa rasulullah. Dia kata, saya sudah potong bang. Saya sudah sunat. Rupanya prosedur dah apabila orang-orang yang dah convert ni, dah mualaf ni, warden ni akan bawa dia pergi bersunat kat luar, tuan-tuan. Saya tanya macam mana sunat? Dalam, tak nak. Dia kata pergi luar. Pergi hospital luar. Itu doktor juga potong, dia kata. Sakit, dia kata. Kami dekat dalam, macam dia dapatlah ubat apa semua kan. Tetapi biasanya orang kat dalam, tuan-tuan ni juga satu ilmu. Nak keringkan luka, kita pakai sarang laba-laba. Sarang laba-laba ni kita ambil, kita letak kat luka tu. Sarang laba-laba tu selalunya dia akan mempercepatkan kering darah tu kot. Rasanya macam tu lah. Tapi berkesan, tuan-tuan, berkesan. Saya nak beritahu. Sama juga dengan orang yang kena pukul, kena rotan. Kami dalam kanji tu, kami akan dapat bunga cengkeh, bunga lawang kan. Selalunya kami akan tumbuk bunga cengkeh, bunga lawang tu. Bubuh air sikit, kita akan sapu. Dia akan cepat kering, tapi kulit dia akan cekang. Di antara benda-benda yang saya belajar lah, dan dia berkesan. Tapi kita kat luar ni, kita banyak ubat kan, ubatan kan. Jadi dia pun jumpa saya, dia kata, saya sudah potong mana, dia seronok. Lepas tu, dia sekarang saya kata baca dah boleh sembahyang. Dia kata sudah boleh sembahyang. Dan dia saya dengar dah. Tolong baca Fatihah, dia pun baca. Tapi biasalah dengan pelat dia kan. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Dia pun dah boleh semua. Jadi Allah, tuan-tuan, di situ saya dapat satu tuan-tuan, mak bagi tahu, tuan-tuan. Rupa-rupanya Allah letak kita satu-satu tempat, ataupun Allah bagi kita ujian, dia ada manfaat, ada hikmahnya. Setelah bertahun, ini adalah perkara yang saya paling seronok. Jadi atas benda yang sama, kita balik blok, saya balik blok. Siapa yang jumpa hari tu, kita pergi mesyuarat lah. Okey, kita buat keluar Maggi kita, seorang 10 bungkus ke, kita buat kenduri. Kenduri ni, tuan-tuan jangan ingat macam kenduri kat luar ada ayat teh, tak nak. Dia hanyalah Maggi ni kita masak dalam, dia ada macam kotak transparent warna putih tu kan. Kita buang dalam tu, kita buang ayak pack, kita rendam, kita buang ayak, dia kembang agak-agak dalam, tengoklah berapa orang yang ada kan. Kita selalunya dalam 50 bungkus Maggi kan, kita masak, tebus ni, kita campur sikit ke apa-apa. Tuan-tuan tahu tak, keropok sirah tu kan, dia dah pedas tak pedas kan. Kita kalau kena layak, dia akan jadi macam fish cake tu. Kita buruh. Sedap, tuan-tuan. Kita masak-masak, kita buat kenduri. Selalunya macam tu lah dalam penjara. Ada kebaikan yang saya akan cerita untuk tuan-tuan. Jadi bukannya untuk bagi desire untuk tuan-tuan nak masuk, tak. Cuma kita nak bagi tahu Allah ni Maha Adil. Kita kat mana pun dia sayang kita, tuan-tuan. Sayang, Allah sayang kita. Dan ada hadis sebut Allah ni sayang seseorang makhluk dia lebih 70 kali daripada seorang ibu kandung yang mengandung anak dah. Betul, tuan-tuan?
Allah nak letakkan dalam hati ni seronok, nak letak happy dalam hati kita ni. Yang mana serabut, yang mana ni bila dengar satu orang telah convert masuk Islam. Kita semua doa Allahu Akbar ni. Habis-habis masa Allahu Akbar. Tuan-tuan bayangkan begong punya orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang wadah tutup pintu depan takut jadi rusan. Tak, padahal kita sangat seronok. Bahaya ni satu orang berjaya masuk Islam. Tuan-tuan tahu tak, kita ni umat Islam, kita ni Allah jadikan kita salah satu asbabnya adalah atas asbab dakwah. Dalam kampung kita, kalau ada seorang acong, esok acong tu bangkit di akhirat, dia akan claim, pasal apa tak mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia akan claim, dia kata itu Zaidi tak ada ajar saya pun, itu Omar tak ada beritahu saya pun. Kita depan Allah esok kita tak boleh nak deny, sebab segalanya ada dalam rekod Allah. Tak boleh walaupun sedetik kan. Sebab tu kadang-kadang kita kena juga kita support jemaah-jemaah yang kita tak boleh buat benda tu, tapi jemaah-jemaah tu dia berjalan, dia ketuk pintu rumah bagi salam, ajak kita ke masjid. Kita jangan condemn, kita support. Sebab orang-orang yang macam ni sebenarnya, tuan-tuan tahu tak, Allah satu-satu tempat tu, budak-budak tafil lagi satu yang duk mengaji ni 24 jam ni, Allah kalau nak jatuhkan satu bala dengan ada jemaah-jemaah orang yang mengajak dakwah ni, mengajak ke jalan Allah, mengajak kepada Allah perkara kebaikan ni, Allah nak turunkan bala bencana satu-satu tempat tu Allah tangguh, hanya kerana ada orang yang mengaji kitab-kitab suci Allah, ada orang yang berfikir risau pasal umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak terlepas benda tu, kita kena buat benda-benda macam ni. Jadi tuan-tuan yang mulia, di antara perkara-perkara seronok. Baik, sekarang kita cerita pasal perkara-perkara yang dalam penjara tapi tidak ada kat luar. Salah satunya slipper. Ya, kalau kat luar kita ada slipper jadi kan. Dalam penjara, slipper dia loop sinar. Slipper dia loop sinar. Tuan-tuan, saya nanti insya-Allah transparent. Dia slipper dia loop sinar. Sebab apa? Dia takut kita selit tembakau apa bawah dari sinar. Dan slipper juga adalah medium yang digunakan untuk orang nak belajar fight dalam penjara. Dalam penjara ni tak ada buat benda. Kadang-kadang kita ada jumpa guru tomoy, guru silat, guru tinju, yang bekas-bekas peninju-peninju yang mewakili negara ataupun sukan Commonwealth pun ada yang otot-otot dia akan ajak. Jadi kita akan pegang lah macam ni. Kita akan pegang slipper ni. Tapi slipper penjara tak boleh. Kalau sebab bawah ni dia kotak, dia bukan kotak, dia keras. Kalau tumbuk dia luka tangan. Kalau slipper macam ni boleh. Ada juga slipper macam ni. Kita pegang kiri kanan. Okey, dia akan jadi pad. One two. Dia akan jadi. Itu adalah benda-benda yang pakai dalam penjara. Baik. Untuk yang nak main gym dalam penjara kan, ada. Orang masuk dalam penjara ni untuk nak buat badan pun ada. Saya ada jumpa Iran. Iran ni depa buat masuk ais daripada Iran sampai kat KLIA sangkut. Depa 3 orang ke 4 orang, 3 orang. Iran ni depa tinggi-tinggi besar. Tournament Gusti lengan kat tempat saya menang kat Iran ni. Habis tengok lengan dia pun besar. Lengan Iran ni pun besar betul kan. Tapi depa baik, depa tak bergaduh, tak apa. Depa ni kalau dulu depa duduk blok B1. Blok B1 tempat saya ni tempat orang-orang yang kerja. Depa tak kerja tapi depa warga asing duduk sana. Jadi depa nak kerja hari training. Okey. Material yang kita gunakan adalah tong ayak. Tong ayak ni dengan batam menyapu. Kita bubuh ayak bagi penuh, bola nak bagi berat sikit, bawa ikat kan. Ikat. Ikat ni material dia adalah kain-kain daripada baju-baju lama yang tak pakai. Ataupun blanket kita ikat. Kita buatlah. Kita buat exercise. Pun boleh nak buat badan, nak buat six pack adalah sangat sesuai. Cuma kita takut apa? Kita takut kita lapar. Dan kita takut kita gula tak cukup bila duduk dalam penjara ni. Tapi boleh je exercise. Kalau nak jogging lah dalam sayap tu kan. Yang mana nak berlatih tinju, nak berlatih one two, okey, berlatih ducking, berlatih apa. Dalam tu lah semua serta. Ada nak belajar agama pun belajar dalam tu. Cuma kita kena minta dengan Allah, sebab dalam penjara ni ada juga benda-benda yang sepatutnya kita bukan masa kita lah untuk, contohnya pelajaran tentang ilmu-ilmu yang tinggi ni. Contohnya kita kena mengenal dulu, ataupun kita kena ambil yang basic dulu sebelum saya punya syur. Jadi orang duk ajak yang tinggi-tinggi sangat lagi kita kan, sebab kita bukan wali-wali, kita bukan nabi-nabi, kita kena ikut daripada bawah kan, sampai ke atas. Macam tu. Di antara perkara-perkara baik, perkara-perkara yang dalam penjara ni, kita akan gunakan semua benda
Yang ada kita akan recycle balik. Kita akan recycle balik. Okey. Contohnya kita dalam penjara. Selepas pukul 7 bilik tutup. Bilik depan. Oh, bilik 7 hantar gula Ustaz. Okey, kita ambil lah plastik ataupun apa kita buah gula. Gula ni kita tak boleh bagi banyak-banyak pasal gula ni terhad. Kita tidaklah 2 sudu. Depa nak bayar depan. Kita ada lebih. 2 sudu boleh, 2 sudu boleh depa kata. Kita buah. Okey, kalau benda kecil bunjuk macam tu, kita boleh ikat atas tu kita bergetah, kita boleh terbih. Kalau lagi satu dia ada istilah pancing. Baik. Tali kat dalam penjara ni dia buat pakai guni. Okey, guni yang gula tadi kan, kita akan tarik dia takkan putih. Kita akan tarik, kita akan ikat dekat gerigi tu, kita akan upak tarik. Upak dia akan jadi tali. Lepas tu kita akan buat pemberat. Tak 1 meter boleh lantak. Boleh tolong hantar. Bila tutup bilik. Selalunya bila hantar barang yang macam makanan ni, warden pun tak kata apa kan, insyaAllah. Cuma dia takut kita hantar benda pelik-pelik je kan. Jadi dalam penjara apa yang kami buat selalunya? Apa yang kami isi masa lapang? Baik, ni bab yang paling best. Tuan-tuan pernah dengar 10 hari mencintaiku? 7 hari mencintaiku? Tuan-tuan pernah dengar Tumiro? Tuan-tuan pernah dengar serta apa lagi? Yang popular Siti Rosmizah kan. Baik, para banduan semua kenal siapa itu Siti Rosmizah, tu penulis cerita 7 hari mencintaimu. Para banduan semua kenal Ramli Awang Mursyid. Saya bet lah kebanyakan tuan-tuan tak kenal Ramli Awang Mursyid ni. Tapi Ramli Awang Mursyid ni adalah penulis novel yang terkenal di Malaysia. Sama juga Siti Rosmizah. Curi-curi cinta. Ni semua asal pada novel tuan-tuan. Baik, dekat dalam satu tabiat yang bagus adalah bacaan novel. Novel ni macam okey, Zaidi abang saya. Dia main jumpa saya. Okey, dalam penjara ni dia ada hotel. Hotel ni telefon dia kad. Kita kad, dia ada 2 nombor je. 2 nombor tu je kita boleh telefon, tak boleh telefon nombor lain. Bila telefon, okey, bro, ni hang nak main jumpa aku, hang bawa buku novel 3. Ramli Awang Mursyid punya baru-baru. Kita tengoklah. Selalunya kita akan dapat tahu lah dia bawa keluar buku apa kan. Ramli Awang Mursyid ni cerita buku-buku dia best-best semua. Semua thriller, pembunuhan, apa ejen Malaysia kalahkan tembak Presiden US, tapi dalam cerita yang real. Yang Siti Rosmizah ni pula cerita sedih. Dia buku dia tebal-tebal tuan-tuan. Buku dia boleh 1000 muka surat. Yang bestnya Siti Rosmizah ni curi-curi cinta. Nak kata, saya tak kata orang lain lah, saya kan. Tapi kebanyakan gangster baca teriak kan. Baca buku novel ni teriak. Ya Allah. Cik kan, baca. Lepas tu takut kawan nampak. Cik, lah tu sembunyi belakang buku. Ini adalah pengalaman betul. Lepas tu kawan-kawan nampak. Teriak. Kena pemain. Biasa tu. Jadi salah satu aktiviti yang best buat adalah baca novel. Cerita baca novel. Cerita Tumiro yang tuan-tuan tengok tu, kami berapa lama dah dia ada Tumiro. Tumiro ni dia ada banyak kan. Ada yang dia tak keluar. Pergi dekat zoo negara singa terlepas. Kalau dalam buku dia ada tuan-tuan. Singa terlepas dia kalahkan singa tu, lepas tu dia bercakap dengan singa tu masuk. Banyak lagi Tumiro ni sebenarnya. Kan? Jadi cerita dia memang best baca novel. Baca novel. Saya pun gila novel. Sebab kita tak ada benda nak buat. Memang baca novel ni seolah-olah kita tengok layar apa Netflix. Macam tu lah tuan-tuan. Dia jadi khusyuk. Kira sampai orang kata gila novel. Gila novel ni master membaca novel kan. Duduk seorang-seorang baca novel, gelak seorang-seorang, teriak seorang-seorang. Novel ni adalah salah satu benda yang kita buat seronok lah. Orang kata macam kita boleh tengok cerita lah kan. Itu. Baik. Jadi, jangan heran lah kalau kata ada adik-beradik yang order buku-buku yang cinta-cintun, goodbye, apa cerita suamiku, Smart Romeo lah, apalah kan. Cerita-cerita gangster, hatiku di Harajuku tu. Tu semua coretan-coretan ni lah. Dahsyat sebenarnya penulis-penulis dahsyat. Siti Rosmizah ni dahsyat lah. Siti Rosmizah ni yang buat keluar 7 hari mencintaiku. Dia banyak lagi curi-curi cinta. Banyak lagi. Dia kalau dia tulis, kalau mak mentua ni kejam sungguh. Kan? Pukul budak cacat berpukul kita. Pukul budak cacat. Teriak kan? Kan? Macam tu lah. Dan selain pada tu, kita ada masa petang kita boleh main sepak lah. Petang kan? Sebelum nak ni,
adalah dia pemain sepak bola tuju, ada dia bagi kasut kan. Ada yang baru-baru masuk kena kawat. Lepas tu yang paling best, kita ada satu permainan yang dekat dalam orang luar tak ada. Dia panggil permainan tayam. Bukan tayam yang ball bearing bubur dekat kemaluan tu, bukan. Tayam ni lebih kurang macam mana nak abang? Dia macam dam pun tak, dam ulat pun tak. Dia punya dadu ada dua. Dadu dia berbentuk panjang macam tu. Dia adalah 1 titik, 2 titik, dia ada kosong. Main tayam ni dia ada rumah. Tayam ni best. Memang best. Dia kalik pasal dia kalik. Nak habiskan satu permainan tayam ni, nak pusing semua tu, dia akan ambil masa-masa. Jadi dalam penjara tuan-tuan tak ada buat apa. Memang habiskan masa macam ni. Tapi you have a good time. Kita ada hubungan yang baik. Ada juga yang bercuti main tayam ni, apa letak Maggi pun ada juga. Kalah kena bagi 2 Maggi. Tapi janganlah kan, kita main. Sonok sebenarnya. Bila lama-lama duduk dalam penjara ni, okey, yang mana-mana yang baru masuk tadi, dia punya cerita luang dia dah sikit demi sedikit dia lupa. Dia dah lupa. Bukan saya nak ceritakan excitement seronok penjara, tak. Cuma saya nak abang, Allah ni Maha Adil. Dia ada bagi kita duka, kan? Dia ada bagi kita suka. Dia ada bagi kita sedih. Dia ada bagi kita gembira. Nak abang kata kita nak letak pengantungan, seratus-peratus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tempat saya duduk dulu, ada orang jemaah tabligh, dia pernah keluar jalan kaki, 40 hari jalan kaki, jemaah pedal. Dan inilah yang saya pun belajar. Saya nak share dengan tuan-tuan kan. Macam doa nak ambil ilham, kita bercakap Allahumma alhimna ma rasyida umurina wa a'idna min syururi nufusina. Saya pun belajar dekat dalam benda-benda ni. Benda banyak saya doa sebelum kita nak solat kan. A'udzubillahi minasyaitan, amantu billahi wa rasuli, Allahumma atini afdhala ma tuti badika solid. Ini semua saya belajar dalam penjara tuan-tuan. Daripada saya zero, tak hati apa, alhamdulillah. Jadi banyak juga perkara. Dia sebabnya dalam penjara ni banyak orang yang berilmu tuan-tuan. Yang pergi belajar di pondok, baling, yang belajar di petani kan, belajar di tempat gedung-gedung ilmu tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu, saya pernah jumpa satu ustaz. Dia ni memang memang dia ni tak salah. Dia kena orang saya petani, orang mana tahu, saya tak serta. Dia kena fitnah, lepas tu Allah uji dia. Dia masuk tuan-tuan, dia ni sikit pun tak ada rasa nak ni ke, nak salahkan takdir ke. Dia ustaz tuan-tuan. Dia masuk, dia pernah duduk sebelah saya. Tahun tu 2018. Dia tanya saya, dia pegang, nama apa? Omar. Saya kata, Masya Allah, dia kata nama sahabat. Lepas tu dia tanya saya, bila keluar? 20. Dia abang kat saya, time tu saya ingat ni, saya akan ingat setelah sampai saya mati lillahi ta'ala, dengan nama Allah, dengan nama Rasul. Dia abang kat saya, 2020 ni perang. Saya tengok dia, apa dia perang kan? Rupa-rupanya 2020 apa jadi Covid 2020 Covid rupa-rupanya itu mungkinlah nak abang, kita tak tahu. Setengah orang ni Allah bagi ilham kepada dia. Tuan-tuan, saya nak beritahu satu lagi perkara. Apabila tuan-tuan tak ada kerja kat dalam, tidur cukup kan, makan pun dah, bila kita biasa, kita akan jadi cukup kan, makanan tu kita rasa makan cukup. Kita akan ada satu tabiat. Untuk orang yang kuat beribadat ni, Allah akan jemput dia beribadat sungguh-sungguh ni. Kadang-kadang tuan-tuan dapat buat zikir maturat kubra tu yang pagi petang. Dia mula-mula buat, ada panas juga tuan-tuan. Boleh baca Yasin pagi petang. Ada yang baca Yasin sehari 5 kali. Dan yang paling best, kita boleh jaga kita punya tahajud tuan-tuan. Ya Allah, saya seumur hidup saya tak pernah, ataupun bukan saya lah, ada orang-orang yang saya tengok, sebab bilik dalam penjara dia 2 tingkat. Jadi bilik bawah tu kita boleh tengok. Ada contohnya, saya nak abang lah, geng-geng Al-Mauna ni, saya tengok tiap-tiap malam, saya tengah-tengah malam saya akan macam terbangun, kita kencing ke, kadang-kadang sampai sejuk, kadang-kadang nyamuk kan, kadang-kadang blanket kita kawan sebelah tarik lah apalah kan, tidak sebelah-sebelah. Kadang-kadang tengah tidur, kawan duk kapok peluk. Dia kadang-kadang mimpi bini dah ada peluk kita pun ada tuan-tuan. Kita pun kadang-kadang terjaga. Saya selalu tengok dulu lah geng-geng Al-Mauna dia bangun sembahyang tuan-tuan malam. Bangun sembahyang tuan-tuan, bayangkan 20 tahun dia punya tahajud, 20 dia pun bebas. Tuan-tuan, sedangkan dia pun waktu jatuh hukum hayat, ada yang cakap dia kira dia ni tak balik lah, duduk dalam penjara. Tapi Allah Maha Kuasa tuan-tuan, dapat pengampunan agung, dapat pengampunan sultan, bebas tuan-tuan. Depa yang kalau tengok cerita ni, saya doakan depa istiqamah kan, yang mana Abang Amin mengajak orang mengaji tu, ya Allah. Abang Amin ni dia Masya Allah, dia hebat. Dia dengar, dia mungkin hari-hari surah yang sama kan.
Saya tak tahu lah dia hafiz ke tak, tapi dia ni dengar bacaan dia salah lah, dia pegang bawah kita. Hai, salah tu. Yang best tuan-tuan, masuk dalam kita boleh betul kita punya solat dan bacaan kita. Oh, bacaan. Saya dulu pun tak tahu juga. Saya dulu alhamdulillah, salah ada kan. Roy kita belajar dengan best sebab kita tak ada benda lain. Jadi kita boleh perbetul kita punya bacaan, kita boleh betul kita punya solat kan. Ini di antara perkara-perkara yang baik-baik yang kita dapat belajar dalam penjara. Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, sekali lagi saya nak bagi tahu yang walaupun makhluk dah berputus asa dengan kita, Allah Subhanahu Wa Taala takkan sekali putus asa dengan makhluk dah. Selagi kita ni mengharap kepada Allah. Ada satu hadis bagi kita, Allah firman, aku adalah menurut apa yang makhlukku sangkakan kepadaku. Jika dia mengingatiku, aku akan mengingati dia dalam majlis yang lebih mulia. Mengingati ni maksudnya berzikir. Allah akan ingat kita dalam majlis para malaikat ni. Jika dia menghampiriku sejengkal, aku akan menghampiri dia sehasta. Jika dia menghampiriku sehasta, aku akan menghampirinya sedepa. Jika dia datang berjalan kepadaku, aku akan berlari kepadanya. Maksudnya nak bagi tahu kita mohon kepada Allah, Allah lagi 1000 kali mohon kepada kita sebab Allah ni sayang makhluk dah. Ni saya nak tekankan lagi dan lagi. Jangan putus asa. Jangan duk pisah ais, jangan duk pisah ubat, jangan duk cari benda yang bukan. Bukan je saya nak kata saya tak pernah buat benda tu. Saya pun pernah buat benda-benda tu. Cuma tak ada kebaikan dalam perkara-perkara macam ni. Kita selalu menghalalkan benda yang haram bila kita duduk dalam keadaan yang tak normal. Kan, sedangkan ya kita tak kecam, kita tak marah, bukanlah tak marah, kita tak hukum, cuma kita minta yang mana tak tahu, yang nak dengar ni ambil tahu, jangan buat, jangan hampiri. Sebab apa? Benda yang tak elok ni Al-Quran kata apa? Jangan hampiri. Contohnya apa? Maksiat. Dalam Al-Quran Allah kata jangan hampiri maksiat, bukan Allah kata jangan pergi buat. Dia kata hampiri pun tak boleh. Macam itulah seolah-olah dosa-dosa besar ni. Jadi kita jangan hampiri benda-benda ni macam ni. Jadi tuan-tuan, banyak benda-benda yang best dalam penjara ni. Yang paling best apabila kita lagi satu best bila kita dengar member kita nak bebas. Baik, bila kawan ni yang nak bebas ni semua seronok. Dia orang yang tak bebas ni walaupun dia nak, tapi adalah orang yang macam yang nak bebas 2006 dia setiap kali orang bebas dia sedih kan. Tapi bila dia dengar kawan bebas dia pun tumpang seronok. Sebab apa? Kita duduk dalam ni kita seronok kalau kawan kita bebas. Sebab apa? Kita boleh pesan kat dia. Kita pun tulis lah ni. Weh hang nak bebas kan? Kita tulis lah. Omar Rosali, nombor SMPP apa. Ni, habak kat mak aku kata pesan. Macam-macam pesan ni nak bebas. Ada yang buat udang. Tuan-tuan bisa tengok. Orang buat udang pakai tali guni tu. Dia buat udang lah. Dia buat ketam lah. Dia buat apa ulat kobra lah. Dia buat apalah. Ni lagi. Dia sebagai kitchen benda tu tuan-tuan. Ni hang nak nanti pesan lah cik, hang nak tolong pusat kat mak aku semua. Bila orang bebas dia banyak pesanan. Macam apa? Macam pekerja Bangladesh nak balik Bangladesh kan. Anak kawan-kawan ada macam-macam pesan, boleh rokok suria lah, boleh macam tu. Jadi bila kita ni seronok lah. Lagi best bila orang nak bebas, dia selalu ada kenduri. Makan. Selalunya orang nak bebas ni dia akan simpan dia punya Maggi. Dia akan simpan dia punya Maggi kadang-kadang. Kalau kata orang-orang yang selalu simpan sampai 100 bungkus, 200 bungkus, makan berpuas. Dia akan buat kita ada ration. Satu hari dapat 3 keping biskut. Kan? Biskut tu simpan lah. Kita simpan. Lagi satu contoh buat biskut ni. Dalam penjara apa ada main kut juga. Kalau tuan-tuan nak tahu main kut. Okay. Hari-hari kita akan dapat roti. Roti ban tu satu. Dan roti 3 keping. Ada tempat dapat 5, ada tempat dapat 6. Bergantunglah kepada master penjara ada ramai tak ramai. Lagi ramai master dalam penjara, lagi kurang sedikit ration dia bagi. Jadi dalam penjara ada kod. Tuan-tuan tahu tak kod dia macam mana? Kod dia okey, semua dapat roti kan 100 biji. Yang ni main kod lah. Okey, depa main 7 orang. Kalau kat tempat saya dulu 4 biji roti ban tukar seketui ayam. Dia ada sistem mata dalam penjara ni. 4 biji roti ni tukar. Okey, saya makan roti sebab saya makan nasi kosong roti lah. Kenyang. Jadi ayam tu saya bagi orang lain contohnya. Jadi boleh tukar lah. Boleh juga tukar juga. 5 biji roti sebungkus Maggi. Contohnya itu contoh dalam penjara ni. Jadi bila orang nak bebas ni, selalunya kita akan boleh pesan kat dia. Kita pesan kat dia. Dan ada yang projek-projek ni adalah dia punya projek saya tak tahu.
Seronok nak bebas. Oh, malam selalunya orang nak bebas ni, malam tu dia takkan tidur. Tuan-tuan bayangkan yang kena penjara setahun pun, ya Allah, saya nak bebas macam ni. Malam ni rasa lambat ke ni? Ya Allah, lambat tengah ni. Kita dekat dalam, bila kita nak tahu, kita tak ada jam. Dia takkan, setengah tempat dia letak jam, tapi setengah tempat tak ada jam. Dia takkan letak jam, sebab jam ni penyiasaan. Jadi cuma kita nak tahu adalah bila wadah tu tukar. Dekat shift, tuan-tuan tahu tak? Dekat shift kan, dengar bunyi kunci tengah malam ni, dia sunyi. Tiba-tiba dengar kling-kling, dia tukar, tahu tak nak tukar shift. Kita tahu lah, oh, ni pukul berapa dah, ni pukul berapa dah. Oh, ada yang sahabat-sahabat tak tidur nak teman member dia. Contoh ni kalau ni jenis. Ada yang contoh aku kalau keluar jenis. Takkan tidak seronok. Esok bila selalunya orang yang nak keluar ni, baju yang cantik ni, kadang-kadang baju tempah ni pun kita tukar juga dengan geng-geng pergi bengkel Jack kan. Kita tukar juga 50 bungkus Maggi tukar, dapat satu set baju cantik, baju master abang-abang lah, baju collar cantik, baju ada tulang apa semua kan. Depa ni lah nanti baju depa nak balik 3 bulan nak balik orang cup siap dah. Tahu tak cup dia panggil apa? Orang tempah siap dah. Baju hang bagi aku, baju bagi. Ada yang jual apa dah. Tapi selalunya nak bebas ni barang-barang nak bagi lah. Seluar pendek, baju semayang, seluar pendek. Okey, untuk tuan-tuan, dalam ada seluar panjang, seluar tracksuit, tapi semua warna putih, dia ada jual kat koperasi. So you nak semayang tak ada masalah. Kepiah ni boleh mak bapak kita boleh bawa bagi. Cuma sejadah ni, tapi selalunya ada insya-Allah. Sejadah ni depa tak mau bagi masuk bilik, takut tu dia punya bulu tu buat spark kan. Jadi tuan-tuan, bila kawan ni nak bebas ni, kita berseronok lah. Kita pun sebab apa? Bagi semangat kepada kita bila kita nak bebas. Kita akan selalu cakap, lama, setahun tak lama. Bila kita cakap macam tu, dia akan masuk ke dalam fikiran kita, setahun ni tak lama, 2 tahun ni tak lama, 2020 tak lama, macam tu. Jadi sebenarnya dia memberi kita semangat. Di situ kita belajar. Kita jangan putus asa, kita jangan putus semangat, dan kita jangan putus walau apa sekalipun kan, kita cuba buat benda-benda macam ni. Dan saya nak ulang balik tadi yang apabila tahajud ni dia magical, dia sangat magical. 1/3 malam ni Allah akan turun ke langit bumi kan, dan Allah akan mendengar doa-doa hamba-hamba dia. Masya Allah, magical can happen tuan-tuan. Orang yang kena hayat, yang tak pernah sangka dia nak bebas, 20 balik macam tu. Saya tengok, saya bangun malam-malam tengok, nampak saya duduk bilik atas, duduk bilik bawah, sebab dia jaring. Ada setengah-setengah tempat kita boleh tutup dengan blanket, tapi setengah tempat tak boleh tutup. Dia ada blok-blok dah. Jadi saya tengok, wah, dia ni bangun semayang tahajud. Saya malas tuan-tuan kan. Kita kalau nak tidur kan, tahajud ni sebenarnya penting. Sebab tu siapa dah yang tawan Konstantinopel tu, Al-Fatih, Sultan Al-Fatih lah, dia adalah orang yang tak tinggal tahajud tuan-tuan. Bila tak tinggal tahajud, dia boleh tawan Konstantinopel pada umur 18 je. Ada riwayat 18, 21 kan, 22 kan. Masya Allah tuan-tuan. Jadi kalau nak cari keajaiban, nak cari magical, carilah dalam solat tahajud malam. Saya cakap ni, saya pun tak buat, tapi saya cakap agar Allah buka hati kita semua dan kita boleh buat benda ni. InsyaAllah. Ni pun dah malam dah ni. Kami baru habis buat live tadi. Terima kasih juga kat Cik Edi ni, dia banyak support saya. Dan terima kasih yang mana bagi like apa semua, dan kawan-kawan yang support dah. Kita nak betul lagi niat kita buat cerita konten macam ni. Tipulah kalau kata kita tak cari viewer, kita manusia biasa. Yes, cari juga viewer, tapi at the same time kita nak selit itibar dan pengajaran, dan kita nak ceritakan macam mana kehidupan yang kat dalam, supaya orang di luar ni yang tak pernah masuk dalam tahu akan ketidakbaikan dan kebaikan apabila dalam, dan mendorong orang untuk menjauhi benda-benda yang macam ni. Saya nak pesan lagi sekali, kalau ada masalah, ada apa, kita cari jemaah, cari kawan. Jangan seorang-seorang. Seorang-seorang ni setan boleh masuk, setan boleh bisik kan. Kalau tak boleh belah dengan isteri kita, cari kawan-kawan kita, keluar Ustaz. Jangan buat benda bukan. Hari ni kan kita dikejutkan dengan berita macam-macam tuan-tuan. Macam hari ni kita dikangkan polis contoh yang sampai tembak-tembak kan, amat menyedihkan. Jadi tujuan kita nak buat benda macam ni, kita nak beritahu yang ada orang support, ada orang, bukan family kita ada, tapi selalunya family pun dia akan support lah insya-Allah. Jadi sama-sama keep it up. InsyaAllah apa-apa pun peganglah kalimat la ilaha illallah. Kita semua nanti insya-Allah. Assalamualaikum.